Baik saudara, lintas langsung berita wilayah kita teruskan dengan Kuala Lumpur bersama Suhail Muhammad Nur. Suhail, difahamkan kelulusan lesen perniagaan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL meningkat 50% tahun ini. Boleh perincikan Suhail? Terima kasih Alif. Ya, benar. Sebanyak 889 lesen perniagaan dilulus Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi tempoh Januari hingga November lalu. Peningkatan kelulusan sebanyak 50% ini membuktikan DBKL sentiasa peka dan memberi peluang kepada peniaga kecil menjana sumber pendapatan khasnya yang terkesan pandemik. Dan ini menunjukkan peningkatan lah sebenarnya berbanding tahun lepas lah. Dan ini juga disokong dengan ruang dan peluang yang kita berikan melalui program Wilayah Bebas Berniaga KL Prihatin. Ya, kalau ikut statistiknya lebih kurang 4,300 lesen yang telah kita luluskan ya, berbanding permohonan yang kita terima sebanyak 7,700 lebih kurang. Selaras sambutan 50 tahun DBKL dan Bandaraya Kuala Lumpur tahun hadapan, tumpuan diberi terhadap peniaga dan lesen. Antaranya memudahkan proses permohonan lesen selaras program penambahbaikan e-lesen. Tower Walk 100, tarikan terbaru di Menara Kuala Lumpur sempena sambutan ulang tahun Jubli Peraknya tahun ini. Pengalaman baharu ini nyata mengujakan pengunjung berpeluang berjalan 360 darjah mengelilingi pelantar sambil menikmati panorama Bandaraya Kuala Lumpur dari ketinggian 100 kaki. Keselamatan menjadi keutamaan. Pengunjung dilengkapi peralatan keselamatan bersesuaian untuk berjalan di pelantar tersebut. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkesempatan mencuba sendiri pengalaman baharu ini. Pasukan kami di MOTEC dan juga Tourism Malaysia, kami memang pergi bergerak ke seluruh negara untuk melihat sendiri produk-produk yang ada, bukan sahaja dari segi pelancongan, dari segi hidden gems tu, tetapi juga dari seni dan budaya. Sebab kita sudah melancarkan dasar pelancongan negara, and kita tahu apa ekspektasi kita. What would be our expectation for 2020 to 2030? There has to be perbaikan, there has to be new things. Jadi melalui dasar pelancongan negara ini, kita mempunyai ekspektasi yang tinggi untuk diri kita sendiri, especially for the negara. Menara Kuala Lumpur juga sedang mengadakan promosi jualan akhir tahun di mana setiap pembelian satu tiket dewasa pada hari biasa akan mendapat 2 tiket kanak-kanak secara percuma. Promosi ditawarkan sehingga 31 Disember. Yayasan Prihatin Nasional Prihatin bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menyumbang 200 bakul makanan kepada Yayasan Kasih Kanser dan Kronik serta Persatuan Sindrom Down Malaysia. Prihatin turut menyumbang kelengkapan peralatan sekolah kepada penghuni rumah anak yatim teratak Cik Dah. Skuad sukarelawan Prihatin Malaysia mengambil masa 3 bulan untuk turun ke setiap program perumahan rakyat yang berada di seluruh Kuala Lumpur untuk mengesan golongan yang terkesan pandemik. Satu inisiatif yang memberi bantuan bakul makanan, bantuan barangan sekolah dan juga bantuan keperluan asas kepada 35,000 penerima dari kategori asnaf dan juga mereka yang terkesan dengan COVID-19 selama 3 bulan, insyaAllah. Semua PPR di seluruh KL itu kita cover, sebab itulah kita ambil masa 3 bulan untuk kita pastikan 35,000 yang terkesan ini akan mendapat manfaat daripada Kasih Prihatin Mawib, insyaAllah. 3.5 juta ringgit telah disalurkan kepada Mawib untuk bantuan merangkumi 35,000 bakul Kasih Prihatin Mawib. Sementara itu, kira-kira 200 bungkusan makanan disumbangkan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan Kuala Lumpur. Inisiatif berterusan Rumah Prihatin bagi menyantuni petugas barisan hadapan. Pengurus Dapur Prihatin Khairil Azmin Muhammad Aminuddin berkata 1,000 pek makanan diperuntukkan hampir setiap hari untuk diedarkan kepada individu yang memerlukan. Kita ada juga ke balai polis, ke balai bomba, jururawat dan hospital macam SKL,
balai polis tapak, balai bomba, banyaklah. Kita dah ke Kepung, kita dah ke Setapak, kita dah ke Wang Semaju, kita dah ke Ceras. Memang semua kita kerana dengan Semoga Rumah Prihatin ini akan terus mengadakan sumbangan-sumbangan ini bukan hanya kepada gelandangan ataupun kepada frontliner yang lain, tapi boleh juga dibagi kepada orang-orang yang susah, contohnya ke PPR yang kurang berkemampuan yang berada di Kuala Lumpur ni. Sejak ditubuhkan pertengahan Julai lalu, sejumlah 80,000 pek makanan telah disumbangkan Rumah Prihatin. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Kuala Lumpur. Terus bersama Berita Wilayah untuk perkembangan semasa lain. Untuk itu kembali semula bersama Sama Alif.